Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. So hari ini cikgu nak sambung soalan percubaan negeri Melaka part yang kedua. Okey, soalan 6. Nyatakan kontrapositif bagi implikasi berikut. Tentukan sama ada kontrapositif itu adalah benar atau palsu. Okey, so sekarang ni dia bagi kepada kita implikasi. Implikasi ni jika P maka Q. Yang ni pelajar kena take note Okey, jika P maka Q. Okey, so kita nak nyatakan kontrapositif bagi implikasi yang dia beri. So dekat sini kita ada formula lah. Formula yang cikgu bincang bawah ni I as. Okey, so I implikasi, A akas, S songsangan, K kontrapositif. So kontrapositif kita ambil daripada akas. Kita nafikan akas. So dekat sini kita ada implikasi. So bila ada implikasi, kalau akas kita terbalikkan dia lah. Okey, so cikgu jadikan dia akas dulu. Jika Zaki mendapat A plus, maka Zaki mendapat markah. Okey, 90 dan lebih lah, 90 dan lebih. Okey, ni ialah akas. Okey, so sekarang ni kalau kontrapositif kita nafikan akas ni. Okey, so bila kita nafikan dekat sini jika Zaki mendapat A plus. Kalau kita nafikan dia, jika Zaki tidak mendapat A plus, okey, maka Zaki tidak mendapat markah tidak mendapat markah 90 dan lebih. Okey, so kita nafikan. Okey, yang ni ialah akas, yang ni ialah kontrapositif, kontra lah. Okey, cikgu ringkaskan. So ni ialah jawapan dia lah. Okey, so jika Zaki tidak mendapat A plus, maka Zaki tidak mendapat markah 90 dan lebih. So statement ni ialah benar. Okey, so cikgu tulis benar. Mudah sangat-sangat. Okey, untuk jawapan dia mesti jawab di ruang jawapan lah, di ruang jawapan. So yang ni cikgu just nak refer kepada gambar dekat atas Okey, settle soalan 6A. Kita pergi kepada 6B. Okey, Raja 4 menunjukkan corak yang dibina menggunakan beberapa klip kertas. So dekat sini kita ada beberapa klip kertas. Okey, cari bilangan klip kertas yang diperlukan untuk membina corak keempat. So kita ada corak 1, 2, 3. Kita nak corak yang keempat. Seterusnya buat satu kesimpulan secara induktif bagi sebutan ke N. Okey, kat sini kita take note. Kat sini kita ada berapa dia punya klip kertas. So dekat sini kita ada 4 1, 2, 3, 4. So klip kertas ada 4. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 klip kertas. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dekat sini kita nak pattern dia. Okey, pattern dia tambah dengan 3 lah. Dia tambah dengan 3. So dapat 7 kat sini pun tambah dengan 3. Pola dia Okey, so kalau dia nak corak yang keempat ni, corak ketiga. Kalau corak keempat mestilah tambah 3. So jawapan dia ialah 13. Okey, ni jawapan B So cikgu potong kat sini. So cikgu tulis B. So corak keempat, corak
keempat. Okey, 13. So, settle. Okey, seterusnya kita buat kesimpulan secara induktif. Induktif ni, formula tu lah, ikut, duduk. Okey, maksudnya induktif khusus kepada umum. Okey, ada beberapa cara kita nak buat jawapan dia. Okey, dekat sini paling mudah sekali kita ambil yang pertama ni lah. Kita ambil corak yang pertama. Corak pertama berapa? 4. So, cikgu tulis balik 4. So, 4. Okey, tambah 3. Pola dia tambah 3. So, cikgu tambah N dekat belakang. So, N dia 0, 1, 2, 3. Titik mesti ada 3 lah. Ni salah satu cara lah. Okey, kalau pelajar nak buat N bermula dengan 1 pun boleh. Pelajar buat 4 tambah 3. N tolak 1. Macam ni pun boleh juga. N sama dengan 1, 2, 3, titik, titik, titik. 3, better 4 lah. Dan titik ada 3. Okey, macam ni pun boleh. Okey, tapi kalau pelajar dah belajar, kalau pelajar dah belajar, ambil yang belakang ni 3 ni. 3 ni sama kan? 3 ni sama. Kalau pelajar nak guna 3 tu pun boleh. 3N. Kalau pelajar jawab 3N tambah 1 pun boleh. So, N dia 0, 1, 2, 3. Betul tak? Kalau kosong. Kita gantikan kosong. 3 dah kosong, kosong. So, 1. Tak boleh. Dia kena bermula dengan 1. Okey, 1, 2. 1, 2, 3, 4. So, titik, titik, titik. So, cikgu prefer kaedah yang pertama dan yang kedua lah. Paling mudah. Okey, terpulang pada pelajar. Okey, settle soalan yang ke-6. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Rajah 5 menunjukkan 3 jenis kenderaan yang dilukis pada satu satah kartis kereta Daniah. Okey, terletak pada paksi X. So, ni kereta Daniah. Mana spelling dia? Daniah. Okey. Daniah. Okey. Pada paksi X. Motosikal Solihin terletak pada paksi Y. So, Solihin dekat sini. Ini Solihin. Okey, dan motosikal Pandia. Okey, ni Pandia. Okey, berada pada koordinat negatif 5, 5. Okey, kita tengok soalan dia. Diberi 1 unit 2 kilometer. Cari jarak dalam kilometer kedudukan motosikal Solihin dari titik asalan. So, motosikal Solihin dekat sini lah. Daripada titik asalan. So, dekat sini dekat sini. So, kita tahu dekat sini 10 unit lah. Okey, bermakna kalau 10 unit. So, yang ni senang lah. 1 unit 2 kilometer. Kalau 10 unit. Okey, 20 kilometer. Ringkas, senang. Okey, seterusnya. Nyatakan persamaan garis lurus. Okey, kita nak persamaan garis lurus. Okey, dalam bentuk X per A, Y per B sama dengan 1. Yang menghubungkan motosikal Solihin dan Dia. So, kalau kita nak bentuk dia, sebenarnya kita gantikan A dengan B lah. Okey, kalau X ni per A tu ialah 2. Maksudnya ganti terus je. X per 2. Tambah dengan Y dia berapa? Y dia 10. Y per 10 sama dengan 1. So, settle untuk soalan ni. 2 markah. Okey, 1 markah. 2 markah. Simple je soalan dia. Okey, seterusnya kita tengok. 7B. Motosikal Pandia sedang melalui sebatang jalan yang selari. Ini point dia lah. Selari dengan jalan yang menghubungkan Solihin dan Dia. Okey, cari persamaan garis lurus yang dilalui oleh
Pandia. Okey, persamaan garis lurus So, kita tahu persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. First kali kita cari M dulu kecerunan. Sebab dekat sini dia bagi tahu motosikal Pandia sedang melalui sebatang jalan yang selari. Selari maksudnya kecerunan dia samalah. Okey, kalau kita tengok kecerunan dekat sini. Solihin dan Dania ni. Okey, kecerunan M sama dengan negatif Y intercept bahagi dengan X intercept. So, negatif 10 bahagi dengan 2. So, kita dapat negatif 5. So, kecerunan dia negatif 5. Bermakna kecerunan dekat sini pun sama. Negatif 5. Okey, betul ke kecerunan dia negatif ni? Sebab, okey, kalau kecerunan dia macam ni, automatik kita tahu negatif. Okey, pelajar juga boleh guna formula tu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, koordinat dekat sini dan koordinat dekat 10 ni kita tahu. Okey, bila tahu koordinat 2 ni, cikgu tak tunjuklah cara nak cari ni. Pelajar mesti boleh cari. Okey, seterusnya kita dah tahu dah kecerunan dia. Kita dah tahu negatif 5. Okey, bila dah tahu kecerunan negatif 5, kita masuklah. Y sama dengan negatif 5X tambah C. Kena cari C pula. Lepas cari M, cari C. Okey, macam mana kita nak cari C? Okey, so Y dengan X ni mesti dia bagi. Okey, untuk persamaan garis lurus. So, kita tengok dekat sini. Mana Y dia? So, yang ni X, yang ni Y. Just kita masuklah. Y5, X negatif 5. Y5, X negatif 5. So, tambah dengan C. Negatif 5 darab negatif 5. So, 20, 25. So, 5 tambah C. Jadi, C kita dapat 5 tolak dengan 25. So, kita dapat negatif 20 sama dengan C. Okey, logik tak C ni? C ni ialah pintasan Y lah. Okey, so logik lah. Dia memotong pada negatif 20 duk bawah ni. Ni logik. Okey, so bila dah dapat C, kita just salin balik saja. Kita salin balik persamaan garis lurus dia. So, jawapan dia Y sama dengan M dia negatif 5X. So, C dia negatif 20. So, settle untuk soalan ni. Okey, soalan ni 3 markah. Okey, datang daripada mana 3 markah? Pertama sekali gradient kecerunan tu. Okey, seterusnya cari nilai C. Kita masuk nilai semua ni. Dapat 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8 permudahkan. Okey, soalan ni simple basic indices. So, kalau darab, okey, asas dia kita tambah ataupun kuasa dia kita tambahlah. Maksudnya A 3 tambah dengan 2. So, kita akan dapat A kuasa 5. Kalau bahagi, kita akan tolak. Maksudnya C 5. Okey, tolak dengan tolak 5. So, kita akan dapat tolak-tolak jadi tambah. So, C kuasa 10. Okey. Seterusnya, kalau kurungan. Bila dua-dua kurungan, maksudnya negatif 2 darab 3. So, kita akan dapat P negatif 6. So, Q kita akan dapat 5 darab 3, 15. Okey. So, kalau negatif macam ni, kita letak kat bawah lah. Okey. Q 15 per dengan P kuasa 6. Basic ni basic pelajar kena mahir. Okey. So, settle soalan yang ke-8. 8A, 8B, 8C. Okey. Kita pergi kepada soalan ke-9. Okey, Encik Kamarul membeli sebuah kereta bernilai 77,873. Okey, secara kredit. Beliau membayar wang pendahuluan 10%. Okey, dan bakinya dibayar ansuran selama 9 tahun. Okey, basic bila dapat soalan macam ni, kalau dia
bagi tahu bayar muka 10%, kita kira terus 10% tu. 10% daripada 77,873. Kita kira siap-siap. Berapa dia bayar muka. Okey. So, tekan kalkulator 10%. 10%. Okey, darab 77,873. So, kita dapat. Okey, 77,873. So, cikgu tekan 7,787. 7,787.3. So, yang ni dibayar muka. Wang pendahuluan. So, ni muka lah. Ataupun pendahuluan. Pendahuluan. Okey, so kalau dia bayar pendahuluan banyak ni. So, kita kira hutang dia. Okey, jadi 77,873 kita tolak dengan 7,787.3. So, kita kira hutang dia dulu berapa. Okey. 77,873. Okey, so kita dapat. Okey, tolak dengan 7787. Okey. 0.3. So, kita dapat 70,000. 85 ringgit 70 sen. 70,087 ringgit 50 sen. Betul So, 85.7. 85.7. 0.7. So, yang ni dia hutang. Okey, so kita tengok soalan. Dan bakinya dibayar secara ansuran selama 9 tahun dengan kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank 3% setahun. So, interest dia 3% setahun untuk tempoh 9 tahun. So, kita kira interest dululah, senang. Okey, so interest PRT So, faedah mudah. Okey, formula dia PRT. Maksudnya, hutang dia 70,085.7 darab dengan rate dia 3%. Darab dengan 9 tahun. So, kita ikut interest ataupun faedah dia dulu. Okey, so faedah dia 70,085 darab dengan 3%. Okey, darab dengan 9 tahun. So, kita tengok interest dia 18,923. 18,923. 23.14. Ni faedah dia saja. Okey, soalan dia kata berapa jumlah bayaran ansuran bulanan dia. So, dia nak ansuran bulanan dia. Okey, yang dibayar oleh Encik Kamarul. Jadi, sekarang ni interest dia saja. Yang ni hutang dia. So, kita tambah lah. Okey, maksudnya 70,085.7 tambah dengan interest dia 18,923.14. Okey, ni bayaran bulanan. Bayaran bulanan. So, kita kena bahagilah. Kita hutang tambah interest bahagi dengan. So, 9 tahun. Maksudnya 9 darab dengan 12. So, 9 darab 12 berapa? 9 darab dengan 12. Okey, 108 bulan lah. Okey, so kita kira 70,085.7. Kita tambah dengan interest dia. 18923.14. Okey, kita bahagi dengan 108. Okey, so dia kena bayar. Kenapa tak dapat semula
Okey, 70,000 tu 857.7. Okey, 70,085. Sorry 70,085.7. Okey, tambah dengan interest dia 18,923.14. So kita tambah, kita dapat 89,000, bahagilah dengan 108 bulan. So kita akan dapat RM108 sebulan. Betul tak ni? Okey, cikgu cek balik 9 tahun kali 12. Sikit sangat lah, cikgu rasa salah tambah ni. RM70,085.7. Okey, cikgu tambah dengan 18,923.14. So, bila cikgu tambah, settle, dapat 89,000. Kita bahagi dengan 9 tahun darab dengan 12 bulan. Tekan macam ni confirmkan dia. So, silap tekan pula. Okey, semula-semula minta maaf. 70,085.7 tambah dengan 18,923.14. Okey. Bahagi dengan 9 darab dengan 12. Tadi cikgu kira 2. Darab 2 tu yang tak dapat. Okey, so bulanan dia 824.16. 824.16 barulah logik. Okey, kalau kita beli kereta 77,000, logiklah kita bayar RM824.16. Okey, settle soalan yang ke-9. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Soalan 10. Rajah 6 menunjukkan tinggi dalam sentimeter 12 orang pemain bola keranjang. So, dekat sini kita ada 12 orang pemain bola keranjang. Tentukan median. Okey, pelajar kena tahulah median ni titik tengah lah. Okey, titik tengah antara semua data yang kita ada. So, kita cari dulu, kita susun dulu data. Dia yang paling mudah, kita susun data. Okey, daripada rendah ke tinggi. Okey, dalam tajuk sukata serahkan data tak terkumpul. Okey, yang paling kecil sekali 169. So, cikgu potong 169. Okey, lepas tu kita ada 172, 172, 173. Okey, kita ada 170. 170, cikgu potong dulu. 170 dulu. Okey, 172, 173, 175, 175, 176, 178, 179, 180. Okey, kita ada 177. Cikgu tertinggal. 177 kat sini 78. Kita ada 79. Kita ada 180. 180. So, semua data yang kita ada ni, kita tengok mana di tengah-tengah dia. Okey, untuk cari median. Tengah-tengah dia. Okey, so kita ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, bila ada 11 bermakna kat sini ada 5, 3, 4, 5. Kenapa ada 11? Kat sini ada 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cikgu tertinggal satu nombor. Cikgu cek balik. Okey, so dekat sini baru cukup 12
Okey, baru cukup 12. Bermakna kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ni 6 Okey, dan dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, 6 dia kat sini. Jadi, tengah-tengah median dia mesti dekat sini lah. Median dia. So, nak cari median, 175 tambah dengan 176. Kita bahagi dengan 2 tengah-tengah dia. So, kita dapat median dia. Yang ni kira congak pun boleh 175.5. Okey, so settle untuk median. 2 markah lah. 1, 2. Okey, seterusnya julat antara kuartil. Okey, bila sebut julat antara kuartil, mesti kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama. Okey, kita tengok kuartil yang pertama dulu lah. Pertama. So, dekat sini data kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, data 6 maksudnya 2. So, 2. So, kuartil yang pertama ni duduk kat tengah-tengah macam ni. 3 kat sini 3. So, kuartil pertama kita dapat 172.5 di tengah-tengah ni. Okey, kuartil ketiga pun sama kat sini 3. Kat sini 3. Jadi, kuartil ketiga ni duduk kat tengah-tengah ni. 178.5. Okey, seterusnya kita nak cari dia. Kuartil 3 tolak kuartil 1. Tu 78.5 tolak 172.5. So, kita tekan kalkulator. So, 178.5 tolak dengan 172.5. So, kita dapat jawapan dia ialah 6. Okey, so settle untuk soalan nombor 10. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Pelajar boleh pause, boleh pause, pelajar boleh semak jawapan lah. Okey, so jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.